Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Baik, waktu ini kita bersama-sama dalam program Temu Bual Radio dan hari ini kita nak bawakan topik tentang E-National Export Day ataupun E-Net 2021. Baik, bersama-sama dengan kita pada waktu ini di talian Zoom kita bersama-sama Encik Amran Yem yang merupakan pengarah kanan transformasi dan perdagangan digital Matrade di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik DJ, apa khabar? Alhamdulillah. Encik Amran bagaimana? Alhamdulillah, sihat sejahtera. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik, dan kita nak bawakan topik tentang E-Net ini di mana komuniti pengeksport antara yang terkesan. Kita lihat sejak pandemik COVID-19 melanda negara awal tahun 2020 Cik Amran. Jadi apa antara inisiatif yang dijalankan oleh Matrade sendiri bagi membantu pengeksport tempatan ini? Okey, terima kasih sekali lagi. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih dengan pihak Radio Bernama kerana memberi peluang pada kami untuk mengenengahkan topik E-National Export Day pada kali ini. Sebenarnya kita pergi kepada tujuan E-National Export Day. E-National Export Day merupakan acara tahunan, salah satu acara tahunan terbesar Matrade untuk merancangkan lagi membantu pengeksport kita ke pasaran antarabangsa. Matlamat untuk tahun ini, kita buat ini kali kedua kita buat dalam bentuk digital atau bentuk maya. Itu sebab kita namakan depan dia E tu, E-National Export Day 2021. Matlamat utama dia adalah untuk merancangkan semula atau menyemarakkan semula ekspor negara dengan bantuan PKS kita dan juga pengeksport yang lain. Dan juga untuk kita memberi maklum kepada perkembangan semasa khususnya dalam suasana COVID sekarang ini dan juga bagaimana kita berkongsi pengalaman dengan beberapa pakar dan juga mereka yang melakukan ekspor ni berkenaan dengan strategi dan juga cara-cara merebut peluang-peluang dalam suasana wabak sekarang ni. Baik, dan berkenaan dengan E-Net itu ataupun E-National Export Day 2021 ini, boleh Encik Amran kongsikan sedikit mengenai program ini? Program ni kita akan bermula pada 13 hari bulan Julai selama 3 hari, 13, 14 dan 15. Dia ni ada 8 sesi. Pertama sekali sesi utama atau sesi perasmian yang akan dilaksanakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Lim Bang Hong bagi pihak Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali iaitu Menteri Kanan dan Menteri MITI dengan topik kita patutnya adalah Reignite Your Export iaitu menyemarakkan semula ekspor anda. Jadi dalam upacara perasmian ini atau sesi perasmian secara maya ni tajuknya adalah Reinventing Business in the Pandemic and Beyond atau memperkenalkan semula perniagaan dalam suasana wabak dan juga masa hadapan. Itu adalah dia punya perasmian dia lah, tapi dia punya kata-kata pengenalan atau welcome remark akan diberikan oleh pengerusi Matrade iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Halim Mohamad. Dan juga pada kali ini yang specialnya kita ada rakan atau event punya rakan iaitu Google Malaysia. Ini kali pertama kita ada event partner atau rakan program. Sebab apa? Sebab kita rasakan pentinglah dalam keadaan sekarang ni untuk betul-betul meyakinkan, memberi makluman kepada pengeksport kita betapa pentingnya untuk mengamalkan perdagangan termasuk juga secara e-dagang ataupun e-trade ni. Selain daripada itu, sesi-sesi yang lainnya, sesi pleno atau sesi utama bertajuk Conversation with CEOs, mengenengahkan beberapa CEO atau ketua-ketua pegawai eksekutif contohnya daripada Bank Islam dan juga daripada Bintulu Port, daripada IX Salicom dan juga daripada sebuah syarikat PKS. Mereka ni semua merupakan pengamal-pengamal yang melaksanakan ekspor dan mereka boleh berkongsi senario semasa dunia dan juga bagaimana ia telah mendatangkan kesan kepada perdagangan Malaysia dan juga perkembangan ekspor pada masa akan datang. Tak lupa juga yang sesi yang pleno. Sesi pertama ni kita masuk sesi sebenarnya. Pada tengah hari pula pada pukul 11 pagi
tadi bahagian pagi sebelah pagi akan bermula sesi pertama iaitu strategi bagaimana formulating business agility for continuous success. Panel ini akan menyemaklah keadaan market semasa dan juga untuk meninjau ataupun memberi maklum balas practical step, bagaimana cara-cara praktikal untuk perniagaan semua untuk mengambil peluang lah. Dalam keadaan sekarang ni banyak peluang sebenarnya. Ini mengenengahkan beberapa pakar jugalah, termasuk juga Datuk Michael Kang daripada Persatuan PKS Malaysia dan juga daripada Mr. Rajiv Biswas, pakar Asia Pacific Economist, dan juga daripada Euler Hermes Malaysia, Mr. Hassan Omaish. Kalau saya nak sebutkan banyaknya, tapi saya banyak benda ni kan. Kemudian sesi yang kedua pula, maksud saya dia ni merangkumi semua tu. Merangkumi dalam bidang peluang-peluang perniagaan, juga dalam bidang kewangan. Contohnya sekarang ni nak ekspor susah kan. Kita juga memanggil pakar-pakar untuk memberikan macam mana cara jalan-jalan untuk mendapatkan pembiayaan kewangan alternatif selain daripada konvensional bank biasa ni. Dan itu yang kedua pula, Money Matters update on export facilitation incentive dan alternative financing. Ni pembiayaan pilihan. Kemudian lepas tu sesi yang hari kedua pula akan memberi fokus kepada tajuk sustainability. Sustainability sekarang ni, dalam keadaan sekarang juga ni dah mulalah di mana pengimport daripada luar negara-negara sasaran kita telah menekankan sustainability ataupun hijau ni, ekspor dalam suasana barangan dan juga penghematan yang mesra alam. Ini juga kita mendengarkan berbagai pakar daripada pihak yang mempraktikkan mesra alam, perniagaan mesra alam, dan juga pembiayaan juga untuk macam mana nak membiaya barangan ekspor perkhidmatan yang mesra alam, dan juga pakar yang memberi khidmat nasihat, dan juga sebuah syarikat pertengahan atau media company. Kita cuba memasukkan selain pada syarikat PKS, juga syarikat pertengahan ni akan berkongsi pengalaman mereka ni untuk menangani masalah semasa sekarang ni dan juga maju ke hadapan untuk berjaya dalam bidang ekspor. Kemudiannya pada hari kedua pula, pada sesi petang tu pula, beyond pandemic, maximizing e-commerce opportunity. Ni penting ni. Inilah untuk memberi keyakinan dan juga cara-cara kita punya PKS dan juga syarikat pengekspor Malaysia macam mana cara berkesan untuk mengamalkan e-dagang atau e-commerce ni. Ini pula kita panelis dia terdiri pada Google Malaysia dan juga daripada Managed Pay Marketing Sdn Bhd, Hearst Manufacturing dan juga Tropical Bioessence. Ini semua again sekali lagi company-company yang dalam suasana pandemik sekarang ni telah berjaya membantu dan juga mereka sendiri menjalankan perniagaan mereka dengan jayanya. Contohnya Encik Muhammad Khairil Saidi daripada pengarah urusan Tropical Bioscience. Dia ni syarikat kecil saja, tapi sekarang ni dalam keadaan wabak ni almost 100% perniagaan dia online dan dia amat berjaya. Dan juga saya nak menarik perhatian dalam hari yang ketiga pula, ni konflik perdagangan sekarang ni. Konflik perdagangan contohnya dalam keadaan beberapa tahun lepas ni kita mendengar berita berkenaan dengan konflik perdagangan di antara dua pasaran terbesar dunia, itu Amerika Syarikat dan China. Kat sini pula kita mendengarkan ni kita punya Pusatjaya Perdagangan Malaysia di New York dan juga di Beijing untuk membincangkan perkara-perkara konflik perdagangan ini dan peluang-peluang kepada syarikat-syarikat pengekspor Malaysia. Dan akhirnya pada sesi yang last kali, hari ketiga waktu pagi hingga tengah hari itu, ini kita menjurus kepada untuk memberi perspektif yang meluas berkenaan dengan pentingnya an important catalyst in boosting trade and competitiveness. Ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP dan juga beberapa perkara berkenaan dengan FTA atau Free Trade Agreement. Banyak syarikat-syarikat kita, diorang ni terlupa atau terpapas pandang untuk mendapatkan manfaat daripada perjanjian perdagangan dunia yang kita telah tandatangani dengan beberapa buah negara. Itu secara umumnya, menjawab apa program tu. Terima kasih. Ya, itu dia. Sangat banyak sebenarnya program-program yang akan dibawakan selama 3 hari Cik Amran dalam itulah ya, kalau saya bagi pihak Matrix lah,
amat mengharapkan supaya peluang ni tidak dilepaskan oleh kita punya syarikat-syarikat sama ada makro, SMB, PKS, syarikat pertengahan dan juga syarikat besar ni. Sebab apa? Rugilah 3 hari ni. Dan kita bagi 3 hari ni semua pakar-pakar yang betul-betul mempunyai pengalaman masing-masing dan juga pendaftaran tu adalah tidak kena charge apa-apa, percuma, okey? Cantik. Itu dia yang sebenarnya kita nak tahu tu. Okey, kita bersama dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini bersama-sama Encik Amran Yam yang merupakan pengarah kanan transformasi dan perdagangan digital Matrix dengan topik kita ya, E-National Export Day ataupun ENET 2021. Baik. Tadi Encik Amran ada kongsikan pendaftaran adalah percuma. Jadi kita nak tahu siapa yang boleh menyertai program ini? Sesiapa sahaja ke ataupun mereka yang dah ada pengalaman sedikit dalam dunia perniagaan ataupun mereka yang zero pun boleh juga turut serta? Cik Amran, bagaimana? Okey, saya boleh kategorikan kepada dua lah. Mereka yang ingin dan juga committed benar-benar nak mengeksport dan ingin mencuburi secara serius lah perniagaan luar negara ni, bidang ekspor ni lah. Keduanya, mereka yang telah mengeksport dan juga ingin menambah lagi, membangunkan atau membesarkan lagi dia punya pasaran ekspor tu, sama ada dari segi barangan atau perkhidmatan mereka ataupun meluaskan pasaran mereka kepada negara-negara lain. Daripada segi kategori, siapa yang boleh, yang sewajarnya kita mengutamakan contohnya SMB atau PKS lah, dan juga lain syarikat pertengahan, tak kisah juga GLC, Government Link Company atau Government Link Investment Company pun boleh. Dan tak lepas juga masa ni lah belia-belia kita terutamanya pelajar-pelajar dalam jurusan perniagaan antarabangsa, contohnya dalam jurusan ekonomi dan perniagaan ni, jangan lepaskan peluang. Mungkin dengan menyertai E-National Export Day 2021 ni akan memberi ilham ataupun menanamkan hasrat yang serius untuk mencuburi pasaran antarabangsa. Sebab apa? Sebab kita ni pasaran Malaysia ni kecil, 32 juta penduduk je. So mana kita boleh pergi? Dan juga kita ni market Malaysia ni agak liberal, agak bebas. Sesiapa je orang luar negara kan nak set up bisnes kat sini, nak mengekspor kat Malaysia bebas. Jadi dan ekspor market ni luas. Kalau setakat company kita yang paling besar pun nak memenuhi, memang tak boleh lah. Tu sebab lagi satu nak menekankan kerjasama di antara kita punya pengekspor ni juga adalah penting untuk mereka bergabung akan boleh berjaya. Contohnya kalau salah satu syarikat luar negara tu nak import 10 kontainer atau 100 kontainer sebulan, nak dapat kat mana? So sebab perlu mereka bersama-sama, sebab pasaran antarabangsa ni bukan kapasiti besar dan juga syarikat Malaysia tidak bersaing secara terus di pasaran antarabangsa ni. Pasaran domestik mereka bersaing, tapi pasaran antarabangsa ni boleh dikatakan peluang amat luas. Baik, itu dia ya kelebihan ni apabila usahawan-usahawan ini, peniaga-peniaga ini ataupun syarikat-syarikat ini melihat pasaran dengan lebih besar lagi. Okey, melalui E-National Export Day ataupun ENET ini adalah peluang yang sangat terbaik untuk syarikat-syarikat ini. Dan berdasarkan perhatian Encik Amran sendiri kan terhadap situasi ekonomi dan juga laporan prestasi ekspor Malaysia, pihak manakah yang akan mendapat manfaat apabila menyertai program ENET 2021 ni? Okey, kalau nak jawab cara bagusnya, eloklah kita tunggu 13, 14, 15 bulan nanti ya. Ini kita punya sesi radio interview ni macam intro aja, orang kata gazette, untuk menarik perhatian kan. Jadi saya rasa cara nak jawab soalan yang terbaiknya biarlah kita tunggu 13, 14, 15 hari bulan Julai ini. Tapi saya nak katakan kat sini, okay? Saya nak berkongsi maklumat. Antara inisiatif kita yang telah kita jalankan khusus untuk membantu pengekspor kita menangani atau dealing dengan wabak COVID ni, kita telah menyemarakkan lagi kita punya program e-Bizmatch. E-Bizmatch ni dan berarti kata lain secara konvensional merupakan padanan perniagaan fizikal lah. Dulu kita buat secara fizikal, bermakna kita jemput syarikat-syarikat Malaysia, kita cari syarikat Malaysia pengeksport, dipadankan dengan pengimport luar negara yang telah menghubungi kita bersyarat untuk mengimport barangan kita. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita namakan e-Bizmatch, padanan perniagaan secara maya. Contohnya dia amat berjaya. Kita mendapat kerjasama dengan, kita ada 46 pejabat perdagangan luar negara di luar negara, pejabat perdagangan Matrix ni kan. Kita ni di bawah agensi di bawah MITI, Kementerian Perdagangan Swasta dan Industri. Tapi yang saya nak tekan kat sini, contohnya pada tahun 2020 sahaja
apabila COVID mula diisytiharkan secara rasmi, kita telah melaksanakan padanan perdagangan secara maya ni atau e-BizMatch ni untuk sebanyak 1,115 buah syarikat. Okey, 1115. Banyak tu. Dengan jumlah padanan perniagaan ni sebanyak lebih kurang 1,400 kita buat. Dan alhamdulillah ianya telah menghasilkan jualan ekspor lebih daripada 1 bilion. Nampak tak? Jadi itulah disebutkan dalam keadaan pandemik ni peluang banyak lagi. Untuk tahun ini saja, setakat Mei ni kan, kita telah membantu sebanyak 354 buah syarikat Malaysia untuk daripada Januari sampai Mei ni menjalankan padanan perniagaan ni. Dan pasaran-pasaran, saya percaya kita tak, pasaran e-BizMatch ni secara maya ni kita telah berjaya mengeksport ke pasaran ASEAN, terutamanya contohnya Indonesia, Thailand, Myanmar dan juga China, Amerika Syarikat, United Arab Emirates, Afrika Selatan dan Australia. Dan barangan termasuk juga India lah, dan barangan yang kita berjaya ekspor tu banyak lah, termasuk juga makanan dan minuman, saluran tangan getah, perabot-perabot, kemudian barangan gaya hidup, perkhidmatan pembuatan, kemudian IT dan juga barangan-barangan pharmaceutical dan medical. Bayangkan itulah dia. Itu dia kan ya. Kalau dilihat pihak-pihak yang bakal mendapat manfaat apabila menyertai INET 2021 ini. Baik, dan jangkaan Matrix sendiri untuk penyertaan dalam program ini bagaimana pula? Okey. Kita jangkakan macam tahun lepas kita dapat ramai dalam 2,000 lebih lah. Hari pertama kita buat secara maya, tahun ni kita jangkakan sekurang-kurangnya yang sama lah. Kita bukan go by number tapi kita go by quality, not quantity. Sebab kita membuka terutamanya hanya kepada syarikat-syarikat Malaysia, khususnya mereka yang berminat ataupun telah mengeksport. Jadi kita sasarkan dalam setakat ini dalam lingkungan 2,000 syarikat lah. Dari satu JDJ, saya nak maklumkan juga kan, pentingnya untuk syarikat kita menceburkan diri serius dalam bidang dalam bidang dagang ni. Sebabnya saya bacakan beberapa statistik kan. Setakat ni kan, statistik yang kita ada, Malaysia merupakan pasaran e-trade ataupun e-dagang yang terbesar di negara ASEAN sekarang ini. Itu pertama, negara ASEAN. Kita mengatasi Singapura. Jadi Singapura didudukan nombor 2 dan juga untuk makluman kan, kita pada tahun 2018 pasaran e-dagang Malaysia ni adalah sebanyak 460 bilion ringgit tapi dijangkakan pada tahun 2025 kelak pasaran e-dagang Malaysia ni akan grow kepada lebih kurang 1.5 trilion. Bayangkan dan juga beberapa statistik ni setakat ini rakyat Malaysia ni amat aktif mengamalkan lebih kurang 81% daripada statistik tahun lepas rakyat Malaysia mengamalkan aktif dalam termasuk social media dan sebagainya. Dan juga di pihak kerajaan pula 90% kerajaan punya perkhidmatan adalah telah dibuat secara online atas talian dan juga dalam segi statistik dunia, Malaysia ni ranking kita adalah sebagai tempat yang 41 sebagai yang kita mengamalkan digital. Jadi pentinglah kita punya syarikat ni, tak kira lah daripada mikro ke PKS ke MITI ataupun syarikat besar ni, sebaik-baiknya benda ni benda yang patut diamalkan lah. Itu dia. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyertai program e-National Export Day ataupun INET 2021 ini. Jadi bagaimana caranya untuk usahawan-usahawan kan, pemilik syarikat kecil, besar, mikro, PKS ini untuk menyertai program ini, Encik Amran? Okey, yang saya katakan tadi, pertama sekali saya nak tekankan benda ni, program ni adalah sebagai inisiatif kerajaan. Kami di bawah Kementerian MITI Matrix ni ianya percuma, dan laman sesawang dia, dengar betul ya, laman sesawang www.exportday. Exportday ni satu perkataan .my. Tolong catatkan www.exportday.my.
MY. Kalau saya nak letak daripada segi value kan, nilai kita punya program ni, saya rasa of course lah tak ada nilai lah. Tapi kalau biasanya kan 3 hari ni program, kalau kena charge ni tak kurang daripada 1,500 saya rasa lah. Paling kurang tu. Tapi sebenarnya tak bernilai, tak boleh dinilaikan dengan pakar-pakar dan juga maklumat, perkongsian maklumat kelak. Sebab orang ni bukan dia bercakap secara teori tu, mereka melaksanakan dan telah berjaya dalam suasana COVID ni. Jadi perlulah kita sekurang-kurangnya duduk dengar ni. Tolong jangan lepaskan peluang ni. Lagi satu saya nak tekankan, contohnya lah, saya ambil kesempatan ni juga untuk promote lah besok ni. Besok ni kita ada program dengan Google Malaysia, rakan partner kita, pukul 10 pagi. Dan Google Malaysia ni kita bersama-sama program Matrix ni, dia akan antara program kerjasama dia dengan kita ni untuk memberikan maklumat percuma lah kepada PKS Malaysia khususnya berkenaan dengan dia punya inisiatif membantu syarikat-syarikat Malaysia untuk mengeksport melalui 3 program dia, iaitu My Export Score, kemudian Market Finder. Market Finder ni kalau sesiapa pengeksport nak cek market luar negara boleh guna Market Finder lah. Selain daripada perkhidmatan Matrix, kita ada 646 pejabat luar negara. Dan lagi satu ni Mahir expertise. Mahir digital bersama Google. Okey. Jadi besok jangan lupa pukul 10 pagi daftar, pergi dekat website Matrix, tengok. Situ ada pendaftaran dia. Baik, itu dia. Jadinya okey, itu dia terima laman. kasih. Baik, itu dia laman sesawangnya www.exportday.my. Okey, mendaftar untuk anda yang nak menyertai program E-National Export Day ENET 2021. Apapun, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Amran Niem yang merupakan pengarah kanan transformasi dan perdagangan digital Matrix kerana bersama dengan kami dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini. Terima kasih Encik Amran. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Stesen berita bisnes pilihan anda.